Soalan 7. Rajah 7 menunjukkan 4 reka bentuk litar JKLM yang mengandungi transistor termistor dalam setiap litar. So, jadi dalam kes ni kita ada pembahagi voltan, litar pembahagi voltan menggunakan termistor. Okey, ingat termistor. Termistor dia suka panas. Kalau dia suka panas, dia tak akan halang. Meaning, resistance akan rendah. So, dalam kes ni, kalau kita guna termistor, okay, bila suhu bertambah, perintang ataupun rintangan kan berkurang. Kena faham kat situ dulu. Okay. Seorang juruteknik ingin sebuah kipas berlabel 240 volt 100 watt dalam sebuah bilik dihidupkan secara automatik bila bilik itu panas. Bila bilik itu panas. So, bila panas, dia nak kipas berfungsi. Okay. So, kita ada litar J. Apa beza kita tengok semua-semua ni? So, litar J, termistor ada di atas. Litar K, termistor di bawah. So, dekat sini termistor boleh ada dua kedudukan, atas dan bawah. So, kita kena decide which one is correct. And then, semua ada kipas. Selain daripada itu, kita ada relay. Okay, kita pun geganti. Okay, alright. Yang litar bagi litar K dan M ada geganti ya. Yang litar J dan L tak ada. So, itu antara beza-beza yang ada. Now, kita tengok soalan. Apakah kegunaan transistor dalam litar tersebut? Simple soalan, simple answer, should get 1 mark. As I mentioned before, transistor can be used for 2 purpose. Pertama sebagai switch automatic, kedua sebagai amplifier. Dalam kes ni dia nak kipas tu turn on secara automatik bila suhu panas. Jadi kegunaan transistor dalam litar-litar ini adalah sebagai, as you can say, switch automatic. Okay, switch automatic. Second, nyatakan jenis transistor yang digunakan dalam litar-litar tersebut. Lucky for you, untuk SPM, kita belajar dua, NPN, PNP. And only focus on NPN. Nak P mana anak panah keluar. Okay, nak P mana untuk sebarang litar. PNP kita tak fokus, kita tak study. Kita hanya tahu kewujudan dia. So, dalam kes ni, transistor yang digunakan adalah transistor NPN. So, jangan salah dah. Anak panah keluar. So, dalam nota kamu dah tulis kat situ kan? Nak P mana anak panah keluar. Kalau dia patah balik, dia akan jadi apa? Anak panah dalam kan? Dia PNP. C. Anda dikehendaki menentukan litar yang paling sesuai. Which one? Antara 4 tadi, pilih satu. Untuk menghidupkan kipas tersebut yang beroperasi menggunakan arus ulang-alik. Kaji spesifikasi ke-4 sistem switch automatik itu berdasarkan aspek kedudukan termistor perintang tetap dalam litar itu. Keperluan menggunakan switch geganti dan sambungan. So, kamu kena tahu kedudukan dia. Perintah tetap kat mana, siapa atas, siapa bawah. And then, kena ada tak switch geganti ni? Relay ni should have or not? Dan sambungan bekalan kuasa ni macam mana pada kipas? Terangkan setiap aspek dan seterusnya tentukan sistem switch yang paling sesuai. Berikan sebab. So, soalan ni 10 markah. At least kurang-kurangnya kamu boleh skor 6 markah dekat situ lah. So, jawapan dia yang pertama, okay, dia dah bagi dah apa benda yang kamu nak apa? Nak kena buat. First, cikgu tulis dah siap supaya kamu tak hilang fokus kamu. Kita nak lihat ke termistor. Kedudukan termistor dia kata. Kedudukan. Okay, kedudukan termistor. Ini cara cikgu ajar kalau nak jawab dalam kertas bahagian B tu. Buat macam tu je.
tulis apa benda yang kita nak discuss, double dot dan garis. Okey. Kedudukan perintang tetap, double dot garis. Okey. Kemudian dia kata lagi kewujudan relay ataupun geganti. Okey, double dot tarik garis. Okey. Kemudian apa dia kata? Sambungan kuasa, bekalan kuasa. Sambungan bekalan kuasa. Double dot garis, kemudian kamu nak terandu pula. Okey, kemudian last kali pilihan kamu apa? Nak pakai yang mana? So at least bila kamu buat macam ni, okey, kamu nampak cikgu buat macam mana? Kamu dah ada benda yang kamu nak fokus kedudukan. Lepas tu, dekat sini dia punya penerangan dia tu lah. Lepas tu pandai-pandailah kamu goreng. Siapa yang study banyak, yang prepare banyak, dia akan tahu apa yang nak goreng. Okey. So, kedudukan dia. First kali kita nak letak dekat mana kedudukan termister ni. Okey. Kita nak dia Kritan ni berfungsi ketika mana panas. Maksudnya ketika kalau cikgu boleh lukis balik kan. Okey, kita tengok contoh kedudukan termister atas dan bawah. Kalau kamu masih ingat lagi cikgu explain sebelum ini. Okey. Cikgu padam sekejap Kita ambil masa untuk study benda ni. Kalau tak faham boleh ulang balik video ini. So kita ada 3 bahagian. Cikgu warnakan dengan warna yang berbeza. So yang sebelah warna hijau ni adalah litar tapak. Sorry. Litar pengumpul. Pengumpul. Okay. So yang warna biru, let's say warna biru, warna kuning, orange. So ini adalah litar tapak. Okay. So kita akan ada satu lagi litar untuk yang bila kita bahagikan volta ni, kita letak warna biru. Sorry. Tulisan pula biru. So kita highlightkan dengan warna biru. Okay, kat atas ni. Nak faham dia macam ni. Kita nak on kan litar pengumpul. Yang warna hijau tu kita nak on. In order for you to switch on litar yang warna hijau, litar yang warna orange tu kena on dahulu. Litar yang warna orange kena on. Ingat tak demonstrasi cikgu pernah buat dulu? Nak nyalakan lampu LED. Kita kena supply sikit je tenaga untuk kita onkan litar pengumpul. Jadi, kamu kena on litar tapak dahulu. Okay. Dalam kes ini, kita akan ada voltage dekat bahagian satu ni, voltage dekat tapak ni. Okay, voltage dekat tapak ni. So, siapa yang tinggi, arus akan mengalir. Contoh kalau V1 lebih tinggi berbanding dengan V tapak, maka arus tidak akan melalui simpang dekat sini. I base, okay, ataupun I tapak tadi tak lalu kalau dia punya VT rendah. Kalau situasi macam ni. Tetapi jika V1 lebih rendah berbanding V tapak yang besar, maka arus akan mengalir di litar tapak. Bila arus mengalir di litar tapak, arus litar pengumpul pun akan mengalir. Jadi dekat sini kita nak bila dalam keadaan panas, okey, kalau termister duduk di atas ni kita faham kalau termister duduk berada di kedudukan atas, bila panas suhu bertambah, rintangan rendah. So kalau V1 rendah, VT akan
tinggi. Jadi situasi yang macam cikgu kotakkan tadi. Dia tak boleh sama-sama. Kalau salah satu mesti tinggi, satu lagi akan jadi rendah. So V1 tadi akan rendah. Sebab apa? R rendah, V rendah. Maka yang litar tapak bawah dia akan V tinggi, arus pun tinggi. Arus litar tapak tinggi, litar pengumpul akan on. Itu penjelasan dia. Kalau kita ambil situasi dekat sini. Kita ambil situasi ni. Termistor dekat bawah. Suhu panas. Rintangan rendah. Rintangan rendah, V dia pun akan jadi rendah. Bila V rendah, arus dekat sini tak mengalir. I base ni tak ada. Bila I base tak ada, litar pengumpul sebelah ni pun tak akan on. So jadi kedudukan dia kita nakkan dia duduk sebelah atas. So penjelasan dia macam-macam panjang cikgu tulis panjang-panjang tadi, kita nak jelas, kita nak tulis apa? Okey, cikgu cuba bagi point dia. Kita boleh letak point yang pertama, rintangan termistor rendah bila suhu tinggi. Bila suhu tinggi. Ataupun kita boleh letak lagi voltan merentasi termistor berkurang apabila suhu tinggi. So, kalau suhu tinggi, voltan yang melalui dia rendah, maka kawasan yang dia duduk itu akan jadi voltan rendah. So, jadi sebab tu kita tak nak dia berada di sebelah bawah. Okay, clear? Alright. Kita nak dia ada sebelah atas. Kedudukan perintang. So, jadi kedudukan termistor ni di atas. Kamu kena tolong belikan cikgu Apple Pencil boleh? Di bahagian atas. Okay. Kalau termistor di bahagian atas, perintang tetap kena duduk di bahagian bawah. Okey. Perintang tetap di bahagian bawah. Kenapa bahagian bawah? Sebab kita nak jadikan dia sebagai pembahagi voltan. Kita nak dia jadi automatik kat situ. Alright. So kewujudan geganti. Perlu ke tak perlu? Perlu. Okay. Kenapa? Tipu sekejap cikgu tulis balik. Geganti diperlukan. Okay. Kenapa geganti diperlukan? Kamu perhatikan kamu tengok kat sini. 6 volt. Kenapa dia pakai 6 volt Cikgu tak faham lah. Kenapa dia pakai 6 volt? Cikgu tak faham kat situ. Okey, faham. Okay, kenapa dia pakai 6 volt ni sebagai litar ni je lah. Kipas ni akan disambungkan ni. So, kalau dia tak ada geganti, 240 volt ini akan, terhilang semua pula. Akan bercampur aduk dengan termistor ni, dengan transistor ni. 240 volt is quite large. Dia akan menyebabkan kerosakan kepada transistor. Okay. Another reason kenapa kita pakai relay kat sini adalah bila kamu perasan kat sini kejap kita ambil litar yang ini. Okay. Bila litar tapak on, litar yang dekat sini pun akan on. So 6 volt dia akan lalu kat sini. Bila dia lalu dekat sini, dia berjaya lalu. Okay. Ini akan bertindak sebagai temporary magnet. Dia akan tarik. Dengan tarik apa ni? Tarik benda ni masuk ke dalam, melengkapkan litar 240 volt. So, salah satu reason dia selain dia nak protect NPN tadi, transistor ni adalah sebagai secondary, sebagai switch kepada secondary circuit. Dalam ni kita ada secondary circuit.
Circuit. Kita tak campur lah litar kita tadi dengan litar circuit yang besar. So sebagai Swiss automatic. So kamu boleh tulis dekat depan kamu tadi. Swiss kepada litar kedua. So perlukan. Kalau tak ada, susah kamu. Dia jam kat situ nanti. Sambungan bekalan kuasa AU. So kipas yang ada dekat atas rumah kita, dekat bilik kita, dia akan menggunakan 240 volt AU. Okay. So sambungan bekalan kuasa, kipas disambungkan kepada 240 volt AU melalui litar kedua ataupun litar sekunder. Litar sekunder lah, nampak lebih gempak. So tadi kita letak litar kedua kan, padam. Okay. Padam yang ni kita letak sekunder. Okay. So litar sekunder. Kipas akan berfungsi lah. Tak perlu nak convert daripada apa-apa kan. So kipas padam je pensel cikgu ni. Kipas berfungsi secara normal. Okay. So now kita nak pilih lah kan, nak pilih yang mana. First kali kita akan lihat yang mana thermistor dekat bawah, automatically kita akan buang terus lah. Okay. Ini kita akan buang. Ni pun kita akan buang. Dan mesti ada relay. Yang ni tak ada relay pun buang. So yang tinggal sekarang litar M sahaja. So kita pun tulislah. Pilihan kita adalah M. Kenapa pilih M? Tuan-tuan dan puan-puan, kamu nyatakan balik. Kerana transistor, kamu salin balik. Tulisan ni lawa sangat. Okay. Kerana kamu salin balik lah kat sini. Ni. Thermistor di bahagian atas, perintah tetap di bahagian bawah, geganti ada, bekalan kuasa disambung ke litar sekunder. Kamu salin balik dekat sini. Panjang-panjang. Okay. So make sure, sekali lagi cikgu remind, kotak ni kamu buat satu muka surat penuh. Jangan kongsi jawab dengan soalan bahagian-bahagian lain. Satu muka surat tu khas untuk soalan ni saja. Okay, insyaAllah boleh dapat 10 markah.